Baiklah murid, mari bersama dengan cikgu kita terokai bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent dan normal. Soalan dia ialah persamaan bagi suatu lengkung ialah y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak dengan 2. Cari persamaan normal kepada lengkung itu pada titik A1 negatif 5. Okey, di sini diberi y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak dengan 2. Okey, untuk menjawab soalan A, kita dapatkan dulu ke dy dx. Maka dy dx ialah 4x tolak dengan 5. Okey, untuk dapatkan kecurunan tangent, kita gantikan nilai x ialah dengan 1 dan dy dx ialah negatif 1. Ini bermaksud kecurunan tangent adalah negatif 1. Tetapi untuk mendapatkan persamaan normal, okay, oleh kerana kecurunan tangent negatif 1, jadi mt ialah negatif 1. Dan bagaimana dapat kecurunan normal? Ingat, konsep dia ialah terbalik dan tukar simbol. 1 bila terbalikkan kita akan jadi dapat 1, dan tukar simbol negatif kita tukar jadi positif. Jadi kecurunan normal ialah 1. Untuk dapatkan persamaan normal, kita guna konsep persamaan iaitu y tolak dengan y1, m x tolak dengan x1, y ditolak dengan y1 iaitu titik A negatif 5, m ialah 1 dan x tolak dengan 1. Okay. Dan maka kita akan dapat nilai dia ialah y sama dengan x tolak 1 tolak dengan 5. Jadi y sama dengan x tolak dengan 6. Ini adalah persamaan normal. Bagaimana pula untuk menjawab soalan B? Normal itu bertemu lengkung sekali lagi pada titik B. Cari koordinat B. Okey, di sini bila bertemu lengkung bermaksud garisan tersebut adalah garisan bersilang. Okey, apabila kita guna masalah bersilang, kita guna kaedah gantian ataupun kaedah penghapusan. Saya gunakan kaedah gantian. Daripada persamaan normal iaitu x tolak 6, okay, dengan persamaan lengkung iaitu 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 2. Okay, jadi kita susun nanti kita akan dapat dia ialah 2x kuasa 2 tolak 5x tolak dengan x tolak 2 tambah dengan 6. Saya bawakan sebelah kiri ke kanan dan kita akan dapat nilai dia ialah 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 4 sama dengan 0. Okey, di sini adalah satu persamaan kuadratik. Okey, kita boleh guna kalkulator iaitu EQN. Sebelum itu kita pemudahkan dulu iaitu saya bagikan dengan 2. Saya dapat x kuasa 2 tolak 3x tambah dengan 2 sama 0. Apabila kita gunakan EQN, kita akan faktorkan, kita akan dapat nilai x tolak 2 dan x tolak 1. Jadi x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 1. Okey, oleh kerana titik A, x dia ialah 1, jadi kita ambil titik yang baru iaitu titik B, x ialah 2. Maka kita gantikan x2 dalam persamaan y. So, saya buat y 2 kuasa 2 tolak 5 2 tolak dengan 2. Dan nilai y kita akan dapat ialah negatif 4. Dan titik B adalah 2 negatif 4. Soalan C, seterusnya cari koordinat titik tengah AB. Okey.
titik tengah kita ambil daripada titik A dan titik B, kita kena bahagi dengan 2. Titik A ialah 1 negatif 5 dan titik B ialah 2 negatif 4. Untuk dapatkan titik tengah, kita ambil 1 tambah 2 dibahagikan dengan 2 untuk X, dan negatif 5 tambah dengan negatif 4 dibahagikan dengan 2. So, maka kita akan dapat nanti untuk titik tengah adalah 3/2 dan negatif 9/2. Mari kita tengok latihan kendiri 2.10 muka surat 62. Saya ambil contoh satu soalan, iaitu cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkung berikut. Dalam setiap kes, tentukan sama ada titik pusingan itu ialah titik maksimum atau titik minimum. Dalam soalan dia bagi Y sama dengan X tolak 6 dengan 4 tolak 2X. Maka di sini kita kena buat proses kembangkan. Maka kita akan dapat nilai Y ialah X darab dengan 4, kita akan dapat 4X. X darab dengan negatif 2X, kita dapat negatif 2X kuasa 2. 6 darab dengan 4, kita dapat negatif 24. Dan negatif 6 darab dengan negatif 12, negatif 2X, kita dapat positif 12X. Dan maka kita memudahkan dapat Y ialah negatif 2X kuasa 2 tambah 16X tolak dengan 24. Jadi, untuk dapatkan dy dx, kita teruskan. Okay, kita dapat negatif 4x tambah dengan 16. Apabila di titik pusingan, okay, nilai dy dx adalah kosong. Okay. Jadi, cikgu gantikan dy dx tu dengan kosong. Negatif 4x tambah 16. Dan 4x sama dengan 16 dan nilai x ialah 4. Okey. Kemudian saya gantikan nilai x sama dengan 4 tu di dalam persamaan y. Okey. Jadi saya gantikan y sama dengan negatif 2 4 kuasa 2 tambah dengan 16 4 tolak dengan 24. Jadi nilai y ialah 8. Maka di sini titik pusingan dia ialah 4, 8. Okey, ini adalah titik pusingan. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan titik pusingan itu adalah maksimum ataupun minimum. Okey, jadi kita perlu gunakan kaedah terbitan kedua. Kita ambil y sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 16x tolak dengan 24. Kita dapatkan dy dx. Kita dapat nanti negatif 4x tambah 16. Dan untuk dapatkan terbitan kedua, d kuasa 2y dx kuasa 2 sama dengan negatif 4. Oleh kerana d kuasa 2y dx kuasa 2 ataupun terbitan kedua ialah negatif 4, maka kita dapat kesimpulan dia, titik pusingan tersebut adalah titik maksimum. Okey, jika positif dia minimum, kalau negatif dia maksimum. Baiklah murid, mari bersama cikgu kita terokai bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang melibatkan nilai maksimum dan nilai minimum serta mentafsir penyelesaian tersebut. Kita lihat latihan kendiri 2.11 muka surat 64. Okey, saya ambil satu contoh soalan. Seutas wayar dengan panjang 80 cm dibengkokkan untuk membentuk sebuah sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O. Diberi bahawa OQ sama dengan J cm dan POQ sama dengan theta radian. Tunjukkan bahawa luas A cm persegi bagi sektor POQ itu diberi oleh A sama dengan 1/2 J80 tolak 2J.
Okey, kita bayangkan bentuk sektor. Okey, bentuk sektor dulu. Dan saya katakan ini P, sini O, sini Q. Dan diberi JOQ ialah J, sini pun J. Dan POQ ialah theta. Kemudian seutas panjang wayar sebanyak 80 cm, bermaksud perimeter bagi sektor tersebut ialah 80 cm. Okay, kita guna kaedah ataupun formula untuk mencari lilitan PQ ataupun S sama dengan J theta. Okey. Kemudian kita gunakan nak dapatkan jumlah dia bagi 80 cm tersebut adalah PQ ditambah dengan 2J bersamaan dengan 80. Dan PQ kita ambil sebagai formula ialah JQ ataupun S sama dengan JQ, PQ sama dengan J theta. Saya gantikan PQ dengan J theta tambah dengan 2J sama dengan 80. Cikgu pindahkan 2J tu ke sana. So, J theta sama dengan 80 tolak 2J. Dan nilai theta ialah 80 tolak 2J dibahagi dengan J. Kemudian, kita gunakan formula luas sektor. Okey. Jadi, luas sektor adalah, saya katakan sebagai A ataupun luas sektor 1/2 J kuasa 2 theta, dan saya gantikan nilai theta tersebut dengan 80 tolak 2J per dengan J. Dan kita boleh potong J dengan J dan kita akan dapat luas ataupun kita buktikan A sama dengan 1/2 J 80 tolak 2J. Maka terbukti kita dapat A ialah 1/2 J 80 tolak 2J. Untuk menjawab soalan B, seterusnya cari luas maksimum bagi sektor POQ. Okey, mari kita gunakan luas iaitu A iaitu 1/2. Kita kembangkan 80J tolak dengan 2J dan kita kembangkan lagi, luas adalah dapat 40J tolak dengan J kuasa 2. Dan untuk dapatkan maksimum, kita perlu bezakan luas dengan J. Jadi kita dapat nilai dA per dJ sama dengan 40 tolak dengan 2J. Oleh kerana luas maksimum, kita gantikan dA dengan dJ ni sebagai kosong, 40 tolak 2J, maka kita dapat 2J sama dengan 40 dan J sama dengan 20. Untuk dapatkan luas maksimum, setelah kita dapat J20, maka kita gantikan nilai J20 di dalam luas. Jadi, kesimpulan dia ialah luas maksimum, kita ambil A 1/2 J 80 tolak 2J, saya gantikan J dengan 20, maka kita akan dapat nanti jawapan untuk luas maksimum adalah 400 cm persegi.